Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem Makmal Kesihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam BDNHLS dilancarkan kemarin. Berucap pada Majlis Pelancaran Sistem Berkenaan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar Menteri Kesihatan mengongsikan BDNHLS akan memberi penekanan kepada beberapa perkara yang mendorong kepada kecemerlangan, kepuasan pelanggan yang lengkap dan peningkatan kualiti yang berterusan. Dianjurkan bersama Jabatan Perkhidmatan Makmal dan Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan serta Jabatan Perikanan dan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Majlis berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Pada peringkat awal ini, pembentukan dan pelaksanaan BDNHLS akan mencapai dua tindakan utama, iaitu pertama, memperkukuhkan mekanisme pengongsian maklumat dan kepakaran makmal melalui Joint National Task Force for Zoonotic Disease, dan kedua, mewujudkan mekanisme kebangsaan untuk perlesenan makmal berdasarkan kepada undang-undang yang sedia ada. Pelancaran BDNHLS disempurnakan bersama Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. BDNHLS adalah berdasarkan kepada peraturan antarabangsa dan penilaian pelaksanaan IHR pada tahun 2019. Penubuhannya merupakan satu pendekatan komprehensif bagi mengukuhkan sistem makmal di seluruh negara di samping mewujudkan sistem makmal yang berkualiti, selamat, boleh dipercayai dan memenuhi keutamaan kesihatan negara bagi mencapai Wawasan Brunei 2035. Tindakan semua peringkat kontinen bagi penjagaan kanser sangat penting termasuk pengesanan awal, rawatan dan penjagaan akhir hayat. Menurut Menteri Kesihatan, pemeriksaan saringan perlu diutamakan dalam melawan penyakit kanser kerana ia dapat mengesan penyakit kanser di peringkat awal. Pemeriksaan saringan sememangnya dapat menyelamatkan nyawa, bahkan dengan intervensi awal ia boleh meningkatkan prognosis dan survival pesakit. Dalam perutusan sempena Hari Kanser Sedunia 2024, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga menekankan semua pihak harus mengambil langkah-langkah positif untuk mengurangkan risiko kanser pada diri sendiri dengan menjalani ujian saringan atau menjalani gaya hidup sihat. Menteri Kesihatan mengongsikan pada tahun 2022 Daftar Kanser Negara Brunei Darussalam BDCR menunjukkan peningkatan dengan 743 kes baru penghidap kanser dikesan dalam kalangan warga negara dan penduduk tetap berbanding 682 kes dengan 267 kes kematian akibat penyakit kanser dilaporkan. Pecahan jenis-jenis penyakit kanser yang lazim bagi golongan lelaki adalah kanser kolorektal 66 kes, kanser prostat 33 kes dan kanser paru-paru 32 kes. Manakala bagi golongan wanita pula, jenis-jenis kanser yang lazim adalah kanser payudara 131 kes, kanser rahim 71 kes dan kanser kolorektal 51 kes. Kementerian Kesihatan melancarkan satu ciri iaitu penilaian risiko bagi kanser kolorektal dalam aplikasi BroHealth pada bulan Julai 2023. Ia membolehkan individu untuk mengetahui risiko kanser kolorektal dan mereka yang layak untuk membuat ujian saringan. Sepanjang 6 bulan lalu, lebih daripada 8,000 pengguna telah melengkapkan soal selidik kanser kolorektal. Hampir 900 pengguna disarankan untuk menjalani ujian saringan bagi kanser kolorektal, namun kurang daripada 10% pengguna yang disarankan untuk menjalani ujian saringan telah membuat perjanjian di pusat kesihatan. Oleh itu, Kementerian Kesihatan sangat menggalakkan orang ramai untuk menggunakan ciri penilaian risiko ini dan untuk membuat tempahan
serta menghadiri perjanjian mereka di pusat kesihatan sekiranya mereka telah disarankan untuk menjalani pemeriksaan saringan. Di samping pengesanan awal, Menteri Kesihatan menyeru agar setiap individu memperkasakan diri untuk menjaga kesihatan bagi mencegah atau mengurangkan risiko penyakit kanser dengan mengambil langkah-langkah seperti berhenti merokok dan mengelakkan dari terdedah kepada asap rokok, mengekalkan berat badan yang sihat, mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang termasuk memastikan kecukupan 2/3 bahagian pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran dan mengurangkan diet berlemak yang berlebihan dan melakukan kegiatan fizikal sekurang-kurangnya 30 minit kegiatan fizikal sehari dalam 5 hari atau lebih dalam seminggu. Setiap tahun pada 4 Februari, seluruh negara menyambut Hari Kanser Sedunia sebagai salah satu usaha global dalam melawan penyakit kanser. Tema Hari Kanser Sedunia bagi tahun 2022-2024 ialah menutup jurang penjagaan iaitu mengutamakan penyakit kanser sebagai punca utama kematian untuk membangun strategi-strategi yang berinovatif bagi menangani ancaman penyakit kanser dan juga membuat pelaburan untuk menuju ke arah dunia yang lebih adil dan bebas kanser. Expo Pengajian Tinggi kali ke-9 dilancarkan kemarin dengan fokus utamanya sebagai pusat informasi sehenti pengajian tinggi dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi, Jabatan Pengurusan Biasiswa dan Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan. Majlis Pelancaran Expo berkenaan diadakan di Dewan 2 Bridex Jerudong. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pemangku Menteri Pendidikan. Juga dirasmikan aplikasi mudah alih Higher Education Information Hub Plus, HEI Hub Plus, yang berfungsi sebagai pusat dan sumber informasi pengajian tinggi di negara Brunei Darussalam, khususnya bagi pelajar yang berhasrat untuk melanjutkan pengajian. Expo diadakan sehingga hari ini bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Juga diadakan sesi webinar melalui platform YouTube saluran HE Virtual Expo pada 5 dan 6 Februari bermula pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Expo memberikan peluang kepada orang ramai, khususnya pelajar untuk mendapatkan maklumat mengenai kursus yang ditawarkan oleh beberapa institusi pengajian tinggi dan agensi-agensi sektor pendidikan. Sementara itu, orang ramai yang berminat untuk melanjutkan pengajian di Universiti Brunei Darussalam UBD dialu-alukan untuk menghadiri Hari Terbuka Universiti Brunei Darussalam yang diadakan sehingga hari ini 4 Februari. Hari terbuka yang diadakan di Perpustakaan UBD dibuka mulai 9 pagi hingga 5 petang. Lebih banyak maklumat mengenai program dan kelayakan kemasukan ke institusi-institusi tinggi boleh diperoleh secara maya dengan mengakses Expo Pendidikan Tinggi 2024 menerusi heexpo.moi.gov.pn. The objective of this event today is basically to showcase our research projects from our academics and students that aligns with the Sustainable Development Goals. And we are also hoping that we are able to instill interest in research among our youth, younger generation, to do research, especially in the areas of science and engineering. Politeknik Brunei menawarkan 21 program bagi para pelajar baharu bagi sesi pengambilan Julai 2024 semasa Expo Pengajian Tinggi 2024 yang berlangsung di Bridex Jerudong. Politeknik Brunei juga mengadakan hari terbuka di kampus Ong Somping Politeknik Brunei, Jalan Ong Somping. 19 program ditawarkan bagi hari terbuka itu. Expo kali ini Politeknik Brunei membukakan sesi pendaftaran bagi pengambilan Julai 2024 dengan mendaftar melalui Higher Education Centralised Admission System HICAS dan PB Admission System PBAS bagi beberapa buah program terpilih.
Webinar juga akan diadakan esok 5 Februari mulai pukul 11.10 pagi hingga 11.40 pagi. Tadbir urus kecerdasan buatan AI, strategi untuk memerangi penipuan dan keperluan untuk meningkatkan langkah-langkah keselamatan siber menjadi tumpuan perbincangan pada Mesyuarat Digital Menteri-Menteri ASEAN ke-4 ADGMIN ke-4 dan rakan dialog dan pembangunan ASEAN yang berkaitan dengan China, Jepun, Republik Korea, India, Amerika Syarikat dan Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU. Mesyuarat berlangsung selama 2 hari yang diadakan pada 1 dan 2 Februari lalu di Republik Singapura. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut yang berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Menyedari sifat transnasional, ancaman siber dan penipuan dalam talian semasa mesyuarat tersebut, negara Brunei Darussalam juga mengalu-alukan penubuhan kumpulan kerja ASEAN mengenai anti penipuan dalam talian. Inisiatif tersebut membolehkan negara anggota ASEAN memerangi isu berkenaan secara kolektif melalui perkongsian maklumat dan penguatkuasaan yang diselaraskan. Mesyuarat turut mengesahkan Pelan Kerja ADG SOMATRC 2024 dengan tema Membina Ekosistem Digital yang Inklusif dan Dipercayai. Mesyuarat dipengerusikan oleh Puan Yang Terutama Josephine Teo, Menteri Komunikasi dan Penerangan Republik Singapura. Pameran Lakoh menghimpunkan 28 penggiat seni daripada negara-negara ASEAN iaitu negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Filipina, Thailand, Republik Singapura dan Vietnam. Diungkayahkan oleh The Curiosity Playground dengan sokongan Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja, Jabatan Museum-Museum, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pameran dilancarkan malam tadi di Galeri 4 Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Pelancarannya disempurnakan oleh Duta Besar Republik Indonesia, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand, Wakil Kedutaan Besar Republik Singapura, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia. Beberapa aktiviti disediakan antaranya pameran seni, bengkel berunsur kreatif, program komuniti, program pertukaran budaya dan bicara industri. Pameran dibukakan bagi kunjungan orang ramai hingga 28 hari bulan ini. Oh, look at that. Empat 14 individu terdiri daripada warga tempatan, penduduk tetap dan warga asing berumur 18 hingga 61 tahun ditahan oleh Biro Kawalan Narkotik BKN kerana dipercayai terlibat dalam kegiatan pengedaran dan penyalahgunaan dadah. Kesemua mereka ditahan semasa operasi Lucky Ape yang dijalankan pada 25 hingga 26 Januari 2024 yang menyasarkan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah jenis syabu tertumpu di kawasan terpencil di Kampung Menunggul, Pulau Brambang dan Kampung Bolkiah. Dalang utama sindiket ialah seorang warga tempatan berumur 36 tahun yang dipercayai menggunakan golongan muda untuk menjalankan aktiviti pengedaran dadah dengan memberikan mereka peranan sebagai runner, penyimpanan dan pengambilan bekalan dadah dari pihak pembekal. Dalang utama sindiket juga didapati bekerjasama dengan seorang pengedar dadah syabu iaitu seorang lelaki berwarga tempatan berumur 42 tahun yang pernah ditahan sebelum ini. Hasil operasi ini, BKN telah merampas 737.82 gram syabu dan alat-alat yang dipercayai digunakan untuk memproses dadah untuk diedarkan daripada salah seorang tangkapan yang berumur 18 tahun. Dadah syabu yang dirampas dianggarkan bernilai lebih dari RM140,000 di pasaran tempatan dan boleh menampung sekurang-kurangnya 7,300 penagih dadah. Tangkapan tersebut akan terus disiasat
di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atas kesalahan memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar. Jika sabit kesalahan dengan jumlah dadah yang dirampas boleh membawa hukuman gantung sampai mati. Semasa operasi ini, sebuah kenderaan dan wang tunai berjumlah RM5,214 Brunei, $477 Singapura dan RM110 Malaysia dipercayai hasil daripada aktiviti pengedaran dadah juga dirampas. Harta rampasan ini akan disiasat di bawah Seksyen 3 Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah CARO 2012. BKN dalam siaran akhbarnya mengingatkan golongan muda untuk tidak terpedaya dengan taktik pengedar dadah yang menawarkan ganjaran yang lumayan dalam menjalankan kegiatan yang menyalahi undang-undang. BKN menegaskan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas penjenayah di mana jua mereka berada, termasuk mereka yang mengambil kesempatan ke atas lokasi terpencil dalam menjalankan aktiviti jenayah dadah. Imbangan perdagangan bagi bulan November 2023 mencatatkan sebanyak RM406.9 juta dengan jumlah perdagangan pada bulan November 2023 mencatatkan RM2,292.3 juta berbanding RM3,007.2 juta pada bulan Oktober 2023. Ia disumbangkan oleh nilai ekspor sebanyak RM1,349.6 juta dan nilai import RM942.7 juta. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya juga mengkongsikan bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti oleh bahan kimia serta jentera dan kelengkapan pengangkutan. Pasaran ekspor utama pada bulan November 2023 adalah Australia, diikuti oleh Singapura dan Republik Rakyat China. Komoditi ekspor terbesar ke negara-negara tersebut adalah bahan api galian dan bahan kimia. Manakala import pada bulan November 2023 bernilai RM942.7 juta. 5 komoditi import utama adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan pelbagai barang keluaran kilang. Sumbangan terbesar dagangan import adalah dari Malaysia, diikuti Kazakhstan dan Qatar dengan bahan api galian sebagai komoditi import terbesar. Berdasarkan data JPES, 93.7% jumlah perdagangan dihantar melalui pengangkutan laut, diikuti pengangkutan udara 5% dan darat 1.3%. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan November 2023 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES di deps.mofe.gov.bn.